اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثله. Berlaku dialog antara mak dengan ayah. Mak dia berkata pada anak, apa kena kamu wahai anakku, waktu lalu seorang lelaki yang hebat, aku berdoa pada Allah supaya engkau jadi sepertinya, engkau pula berdoa jangan jadi seperti dia. Tiba-tiba lalu seorang wanita yang dipukul oleh orang ramai kata dia berzina, mencuri dan sebagainya. Aku berdoa pada Allah supaya engkau jangan jadi seperti dia. Tiba-tiba engkau berdoa supaya nak jadi macam dia. Apa kena engkau ni wahai anakku? Mak dia bertanya kepada baby yang sedang dalam dukungan tadi. Nabi SAW menceritakan, anak itu menjawab, wahai ibuku, sesungguhnya lelaki yang kita nampak hebat tadi, rajulun jabbar, dia adalah seorang lelaki yang sombong, bongkak dan zalim. Lelaki yang zalim tadi, yang datang tadi, yang nampak macam hebat tadi, dia adalah seorang lelaki yang sombong, yang bongkak dan zalim. Lalu aku berdoa pada Allah, janganlah jadikan aku sepertinya. Janganlah jadikan aku sepertinya. Wahai ibuku, perempuan yang tadi lalu depan kita, mereka pukul perempuan tadi, orang ramai pukul dia, tuduh dia dengan berzina, sedangkan dia sebenarnya tidak berzina. Tuduh dia sebagai seorang pencuri, sebenarnya dia bukan seorang pencuri. Lalu aku berdoa pada Allah supaya jadikan aku sepertinya. Walaupun dalam keadaan dia dipukul, dituduh dan sebagainya, dia masih menggantungkan harapannya pada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kita cerita tentang kelebihan. Kelebihan bukan bermakna hadis ni nak cerita kepada kita kena jadi orang miskin, kan? Dia kena ada perbezaan. Kita mampu untuk menilai apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW ni dengan apa yang mungkin sebahagian daripada manusia faham agama Islam ni ialah agama yang tidak perlu kepada kemajuan, tak mahu biarkan dalam keadaan miskin. Tak seperti itu, tuan-tuan. Mengapa kita sebut begitu? Kerana kalau kita merujuk kepada sejarah baginda Nabi SAW, Rasulullah, dia hidup zuhud kerana ia adalah contoh kepada umatnya. Tapi kalau kita tengok kepada Khulafaur Rashidin yang 4, semuanya adalah orang yang kaya kecuali Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali pun daripada keluarga miskin, dia duduk dengan Rasulullah. Abu Bakar seorang peniaga yang hebat, seorang yang hartawan. Umar Al-Khattab juga seorang panglima zaman dulu. Kalau kita kan orang yang disegani, orang yang ada pangkat, dan sudah semestinya orang yang disegani dan ada pangkat memiliki kehebatannya yang tersendiri, kemewahannya yang tersendiri. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tak perlu kita ceritakan tentang kekayaannya yang banyak infak kepada perjuangan Nabi SAW. Cuma yang nak sebut di sini, maksud di sini, tuan, berbanding antara orang kaya yang zalim, yang lupa pada batasan, lupa pada hukum hakam Allah, lupa kepada syariat Allah, berbanding dengan manusia yang miskin tetapi ia ingat pada Allah dan dia sentiasa taat kepada Allah. Antara dua lelaki ni yang lebih mulia ialah orang yang ingat pada Allah walaupun dia dalam keadaan tidak kaya, walaupun dalam keadaan dia miskin. Kita kena nak jadi seorang manusia yang terbaik, ialah kita mesti jadi orang yang al-ghani asy-syakur, kata Nabi kan. Seorang lelaki yang kaya tetapi bersyukur, kan? Seorang lelaki yang kaya tetapi bersyukur. Supaya kita dapat bezakan antara
Dan kadang-kadang sebahagian daripada kita kesilapan dalam memahami, bila kita belajar tasawuf contohnya kan, kita belajar tasawuf, kita akan jumpa beberapa tajuk hinanya dunia kan? Jangan jadikan dunia ini kan, kita mesti hidup dalam keadaan zuhud. So kadang-kadang kefahaman kita kepada apa yang nak dimaksudkan oleh para ulama tasawuf ini menyebabkan kita silap faham, lalu kita meninggalkan terus dunia kan? Kita pun hanya berharap dan bertawakal pada Allah tanpa kita melaksanakan usaha. Semua itu kesilapan dalam kita memahami erti yang dimaksudkan oleh para ulama. Erti zuhud bukan bermakna kita tinggal dunia. Ibnul Mubarak adalah salah seorang ulama yang terkenal dalam kalau kita cerita dalam bab tasawuf. Ibnul Mubarak ni salah seorang ulama yang sangat hebat dari sudut tasawuf ni, mengasingkan diri kepada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tetapi kalau kita baca sejarah hidup Ibnul Mubarak ini adalah seorang saudagar yang sangat hebat kekayaan. Boleh katakan setiap tahun dia pergi mengerjakan haji dengan kekayaan yang dia ada. Sehingga dalam satu tahun itu, waktu dia nak pergi mengerjakan haji, dalam perjalanan berjumpa dua orang budak sedang mengais-ngais sesuatu di dalam tempat pembuangan sampah. Lalu Ibnul Mubarak mendekati dua orang lelaki, dua orang budak tadi, lalu diinterview. Tiba-tiba didapati budak ini adalah dua orang anak yatim yang kemiskinan, kelaparan, tidak ada makanan untuk dimakan, mengais sesuatu yang ada dalam tempat pembuangan sampah. Ibnul Mubarak waktu itu dia terus tersentak dirinya dalam keadaan dia ada kekayaan, dalam keadaan masih ada lagi orang yang miskin. Dia batalkan niat dia pergi mengerjakan haji. Semua perbelanjaan yang dia ada dia peruntukkan kepada budak dua anak yatim tadi, dan dia pulang semula ke tempat dia tanpa dia pergi mengerjakan haji. Maknanya nak sebut kepada kita bahawasanya bukan bermaksud hadis ini bukan bermaksud nak supaya orang Islam ni miskin. Kita mestilah menjadi seorang Islam yang kaya. Balik kepada cerita kita pergi ke Myanmar. Mungkin lepas hari ini mungkin kita boleh share ada